Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk kami iaitu penubuhan MARA. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Nina Sharina, Nur Alif Fakihah, Nur Syahizah Samimi, Haji Asfar dan saya Nur Atilia. Yang pertama, pengenalan tentang Majlis Amanah Rakyat. Majlis Amanah Rakyat MARA telah ditubuhkan sebagai sebuah badan berkanun di bawah Akta MARA 1966. Objektif utama penubuhan MARA adalah untuk menambah dan meningkatkan penyertaan kaum Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial Bumiputera sejajar dengan dasar ekonomi baru. Ini dilakukan dengan menggalak, membimbing, melatih dan membantu Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah pembentukan masyarakat peniaga Bumiputera yang berjaya. Penubuhan MARA adalah berasaskan cetusan idea dalam Kongres Ekonomi Bumiputera pertama yang telah diadakan pada tahun 1965 di Kuala Lumpur. Melalui kongres tersebut, resolusi yang mahukan agar RIDA disusun semula telah diluluskan. RIDA atau Rural and Industrial Development Authority ditubuhkan pada tahun 1953 bagi membangun dan memajukan masyarakat di kawasan luar bandar. Sejak penubuhan, banyak pembangunan dan kemajuan telah dicapai oleh MARA. Kekuasaan ekonomi Bumiputera menjadi cabaran masa kini dan agenda utama MARA dalam usaha untuk memastikan Bumiputera mempunyai kedudukan yang sewajarnya. Saya akan menerangkan tentang latar belakang MARA. Lembaga Kemajuan Kampung dan Perusahaan atau Rural and Industrial Development Authority (RIDA) merupakan organisasi yang ditubuhkan pada 1951 dengan objektif umumnya untuk memberi keselesaan dan meninggikan taraf sosioekonomi masyarakat luar bandar dengan peningkatan awalnya pembangunan prasarana dan pembangunan industri desa. Pada tahun 1965, Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama telah diadakan di Kuala Lumpur, mendesak agar ekonomi orang Melayu diperkukuhkan. RIDA didapati tidak berkemampuan dan tidak berkesan. Maka, RIDA disusun semula dan ditukar nama kepada MARA. Majlis Amanah Rakyat (MARA), agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, ditubuhkan pada 1 Mac 1966 di bawah Akta Parlimen sebagai sebuah bandar berkanun hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera pertama pada tahun sebelumnya. Adalah menjadi kewajipan majlis bagi memajukan, menggalakkan, memudahkan serta menjalankan pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan dalam persekutuan dan khususnya dalam kawasan-kawasan luar bandar. Misi, objektif dan Akta MARA. Visi MARA yang pertama ialah menjadi organisasi korporat yang cemerlang, berdikari, berautonomi dan berwibawa. Yang kedua ialah penggerak dan pemaki yang aktif. Yang ketiga, pusat jaringan dan rangkaian keusahawanan dan perdagangan. Dan yang keempat ialah pusat makluman, latihan penyelidikan dan pembangunan. Dan yang terakhir adalah sebagai organisasi pemikir. Misi MARA pula ialah menjadi badan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat dan maruah bangsa menerusi pelbagai aktiviti ekonomi dan kemasyarakatan. Objektif MARA pula ialah menggalakkan, membimbing, melatih dan membantu Bumiputera khususnya di luar bandar supaya menyertai dengan aktif dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah membentuk masyarakat usahawan Bumiputera yang berdaya tahan, profesional dan kukuh. MARA diwujudkan di bawah Akta MARA 1966 yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan, kemahiran, kegiatan ekonomi dan keusahawan kaum-kaum Bumiputera. Roda bergigi yang ada pada logo MARA adalah setiap gigi mewakili negeri dalam Malaysia di mana MARA memberi perkhidmatannya secara terus dan juga jaringan aktiviti keusahawanan
yang diterokai oleh Bumiputera. Jangka lukis terbuka pula menunjukkan usaha MARA memegang amanah untuk menggalak, membimbing, melatih dan membantu Bumiputera dalam bidang keusahawanan menuju ke arah masyarakat perdagangan dan perindustrian. Buku terbuka pula melambangkan ilmu sebagai teras organisasi pemikir yang menjadi wawasan MARA untuk mencapai kecemerlangan dan kemajuan keusahawanan serta pendidikan. Spana dan skru pula melambangkan sumbangan MARA di dalam memberi latihan dan pendidikan berteraskan teknologi serta pembangunan sumber tenaga mahir negara. Teknologi merangkumi peringkat asas hingga ke peringkat setinggi-tingginya. Tulisan Rumi dan Jawi Majlis Amanah Rakyat pula melambangkan kesinambungan imej, identiti kecemerlangan MARA dan penerapan ciri-ciri keislaman. Warna merah yang ada pada logo MARA ialah melambangkan keberanian untuk MARA berhadapan menerokai peluang-peluang baru. Warna biru pula melambangkan kemurnian wawasan dan maklumat sebagai badan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat maruah serta martabat bangsa. Warna hitam pula ialah sebagai lambang keutuhan dan kekukuhan semangat untuk membantu secara berterusan golongan Bumiputera. Peranan dan sumbangan MARA. Yang pertama, mewujud serta menambah bilangan usahawan di kalangan Bumiputera dan meningkatkan taraf kehidupan mereka dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah pembentukan masyarakat peniaga yang berjaya dan kukuh. Yang kedua, mengambil bahagian yang aktif dalam bidang perdagangan dan perindustrian tertentu melalui pelaburan dan pengurusan dalam syarikat-syarikat sebagai langkah memberi perlindungan untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam bidang perniagaan. Yang ketiga, menambah bilangan guna tenaga Bumiputera yang terlatih dalam pelbagai bidang di semua peringkat, khususnya untuk keperluan sektor perdagangan dan perindustrian. Yang terakhir, menggalakkan lain-lain kemudahan dan perkhidmatan yang sesuai serta menjadi pemegang amanah yang boleh membantu secara khusus atau umum bagi meninggikan taraf ekonomi dan sosial Bumiputera. Kesimpulan, sejak penubuhannya, banyak pembangunan dan juga kemajuan telah dicapai oleh MARA. Kekuasaan ekonomi Bumiputera menjadi cabaran masa kini dan agenda utama MARA dalam usaha untuk memastikan Bumiputera mempunyai kedudukan yang sewajarnya. Malah, untuk menjamin pendidikan kaum Bumiputera terus berkembang pesat, MARA juga bertanggungjawab menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan kepada golongan ini. Di antaranya adalah pusat-pusat latihan, pinjaman kewangan, nasihat dan juga bimbingan. Sekian, terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video kumpulan kami. Harap kalian semua boleh faham dan dapat menambah sedikit ilmu tentang tajuk yang kumpulan kami bentangkan ini. Okey, terima kasih.